أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أمرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين قال اللهم صل على كما اجتمعت هذه المعاني للشخص إلا كشف بالملكوت الأعلى وطالعت روحه حقائق العالم الأصغر وشاهدت عين سره الجمال الأقدس الأسمى قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فما اجتمعت هذه المعاني maka tidak berimpun akan makna-makna ini lisyaksin bagi seseorang illa kushifa bil malakutil a'la malaikat akan ditingkatkan ia dengan suatu alam yang disebut dengan al-malakutil a'la Allahumma salli ala sayyidina wa tala'at ruhuhu dan akan naiklah ruh haqaiqal alamil asghar akan hakikat alam yang suci, alam yang jernih. Wa syahadat ainu jamali wa syahadat ainu sirri dan akan melihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maka hatinya al-jamal al-aqdasa keindahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang suci dan suci. Qala famastama'at hadhihi al-ma'ani maka tidak berimpun makna-makna ini disyaksi maka tidak berimpun makna-makna ini yaitu bila mana seseorang itu merasakan
Di dalam hatinya akan rahsia-rahsia perjalanan dia kepada Allah, dan disingkapkan kepada dia segala jenis hakikat. Dalam berhimpun semua daripada seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melainkan seseorang itu akan disingkapkan dia kepada suatu alam disebut dengan al-malakutul a'la. Di malakutul a'la ni dia ialah alam malaikat. Akan disingkapkan dia dengan satu alam disebut dengan al-malakutul a'la, iaitu alam kemalaikatan, alam malaikat. Allahumma salli ala. Alam malakut ni ada dua. Yang pertama al-malakutus sufla, yang kedua al-malakutul a'la. Al-malakutus sufla alam malakut, al-malakutus sufla alam malakut, al-malakutul a'la alam malakut yang tinggi. Alam malakut yang tinggi, alam malakut. Allahumma salli ala Muhammad. Sesiapa yang ditingkatkan kepadanya alam malakut yang benar, Allahumma salli ala Muhammad, waliknya dia selalu kena fitnah. Dia selalu kena fitnah dengan jin. Jin ni dia, kalau dia berbuat baik pada kita, dia akan pasal. Macam mana pun di suatu selepas kita akan terkena dia. Selepas ni bukan konon-konon kot yang lain. Dalam part-part kehidupan kita akan terkena dengan tipu daya. Jika duk sangka jin ni pun, jin ni kena faham kata dia jahat. Sebab itu orang Melayu mengibaratkan, mengatakan sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Jin ni kalau nak berlari dah. Orang nak berlari, bukan makan. Dan umur dia panjang-panjang. Dan dia tahu kaedah macam mana dia nak tipu. Dan macam mana dia tipu. Kadang-kadang dia buat bodoh, tapi dia nak tolong. Allah macam mana dia tipu. Dia lebih buruk lagi. Allah macam mana dia tipu. Dia menipu manusia tanpa manusia sedar. Dia dah terlatih. Dia menipu manusia tanpa manusia sedar bahawa dia dah kena tipu. Allah macam mana. Ini makhluk Allah yang memiliki. Orang-orang yang boleh melihat alam jin banyak fitnah. Dia akan mewatakkan dia sendiri. Allah macam mana. Kita ni dalam hidup, kalau kita tak ada hubungan dengan jin, alhamdulillah. Sebab susah sangat nak cari keturunan orang yang ada macam Muhammad, yang tak ada hubungan dengan jin. Susah sangat nak cari dalam hidup seseorang ataupun keturunan seseorang yang sangat berlepas daripada jin keturunan. Di mana-mana orang yang Allah selamatkan keturunan dia daripada ada hubungan dengan jin, dia selamat.
keturunan itu memperana juga. Kalau keturunan, kalau keturunan apa, keturunan wali-wali, keturunan para awliya, ini betul. Mungkin nama orang lah. Syaitan ni dia berlari di dada, dia berlari dalam diri orang itu. Dia duduk dalam diri kita. Kan dalam ni. Sebab tu tempat duduk dia ni di belakang syaitan. Dia duduk di belakang jantung dia. Kemudian kita duduk ni sebab satu jantung ialah pam darah. Bila darah tu dia pergi sekali dengan darah. Dia syaitan duduk dalam diri manusia. Jadi begitulah makhluk Allah yang jahat. Dia boleh masuk dalam diri orang itu. Allah pernah berfirman. Sekali lagi, syaitan dia menguasai manusia. Sebab manusia dia tak tahu nak kuasai diri dia sebab dia tak kuasai. Bila berada kuasai manusia, Allah pernah berfirman. Ya. Bila dia kuasai manusia, manusia tak tahu. Dia tak tahu nak kuasai. Diri dia habis. Dia telah dikontrol penuhnya oleh manusia. Kata tu, jin ada perjalanan yang perjalanan jahat. Dia boleh masuk dalam diri kita. Dia eksploitasi, dia eksploit. Satu, Allah SWT. Kalau kita tak ada kekuatan, kekuatan kita ialah Allah. Kita tak ada zikrullah. Itulah tempat duduk sama ini dan syaitan. Diri kita ni kena bersih. Diri kita kena suci. Diri kita kena suci. Diri kita. Sebab itu orang yang selalu berhubung, orang selalu berhubung ni dia telah membina kekebalan. Dia telah membina kekebalan dalam diri dia. Untuk dia tak dimasuki oleh unsur halus. Allah SWT. Itu diri kita. Sebab orang yang berhubung Allah SWT ialah orang yang halus. Orang yang berhubung ialah orang yang mensucikan. Jadi bila mana seorang itu mensucikan diri dia, makhluk yang jahat ni dia tak boleh hati sebab dia kotor. Kalau kita nak mensucikan diri kita, ialah dengan zikr. Nak mensucikan hati kita dengan zikr. Allah SWT. Jadi kita kena zikr. Allah SWT. Itulah cara kita nak membersihkan hati kita. Allah SWT. Okey. Kemudian kita kena bersihkan makanan kita. Makan kena halal, makan kena bersih. Sebab makan ni jadi darah daging. Jadi darah daging. Tempat yang bila jadi darah daging, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi darah daging. Kita faham kalau makanan jadi darah daging. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makhluk ni dia mai ke tempat hak jadi darah daging hak yang haram tu. Dia umpama seperti tai, bangkai, semua benda busuk. Yang mai apa? Lalat. Lalat mai. Jadi semua hak jenis buruk-buruk. Jadi hinggap di seseorang itu ialah makhluk hak halus-halus. Kalau dia boleh masuk dalam diri kita, salah Sayyidina Muhammad, kalau dia tak menggoda kita pun, dia
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi akan menyebabkan kita sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia duduk tang hati, duduk berungut tang hati, jadi dia sekat daripada pergerakan darah main tu. Orang tu akan jadi kanser hati. Duduk di otak, kanser otak. Duduk di apa, jadi kanser tu. Ini makhluk. Ni kalau dia masuk dalam diri kita. Okey, minda kita ni kena kawal. Semakin kuat kita nak berjalan, semakin kuat kita perlu bantuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni kadang-kadang bukan kita tak beramai, tapi kita tak ada ruh amalan. Kita beramai, tapi ruh amalan tak ada. Ruh amalan ni apa? Ruh amalan ialah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita dalam hidup ni kita kena kuat. Bukan tak ada amalan, bukan tak sembahyang, bukan tak puasa, bukan tak baca Quran, tapi hati dengan Allah tu tak kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hati dengan Allah tu kuat macam mana? Pergantungan dengan Allah. Dalam hidup ni dengan Tuhan semua. Bila mana hati kita ni makhluk semua, tu yang dia tak kuat. Kita takut orang kata, kita nak orang kata, tu lagi teruk. Nak orang kata. Bila ada orang ya, ada makhluk je, tak adalah pergantungan dengan Tuhan. Dia bukan seorang lain, bukan kita tak ada amalan, tapi ruh amalan tu Tuhan dalam hati kita tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu amalan pula kena buat istiqamah. Kena buat istiqamah. Dan dia buat alai balai, dia kena sungguh-sungguh. Bila hati ada Tuhan, keluar menatang tu insya-Allah. Saya nak cerita ada satu orang. Dia ni kira berumur lah. Tiba-tiba saya jumpa dia bagi surat jemputan kahwin. Saya kata, baru nak kahwin kah? Dah kahwin dah Ustaz. Tapi Tuhan uji saya, kata dia. Orang uji saya, Tuhan uji saya. Saya kena buatan orang. Buatan orang ni jin. Salah saya kena buatan orang. Lepas tu saya ni, bila kena buatan orang ni, sampai kami berpisah, bercerai dengan isteri dia. Lepas bercerai ni dekat 6-5 tahun duduk seorang. Yang cerita dia boleh menikah balik ni, boleh nak menikah balik, tapi bukan isteri hari tu lah, orang lain lah. Sebab dia pergi ambil ubat sana, pergi ambil ubat sini, semua tak jadi, semua gagal kata dia. Bohong semua, tak boleh. Akhir sekali dia lepas pada Isyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak balik. Dia tak balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk dalam masjid. Masjid tu masjid lama. Masjid lama ni berkat. Sebab orang sembahyang banyak, orang baca Quran banyak, orang buat tikar banyak banding masjid-masjid baru. Masjid lama tu berkat. Duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid dalam gelap tu, dia seorang dengan Tuhan. Dia mula dengan berzikir, sampai habis puas dia berzikir, dia angkat tangan, dia minta, Tuhan aku, engkau tolonglah buang hak dalam diri aku ni. Dia khayau lah, dia kata, dia renggah, dia menangis, dia minta sungguh-sungguh, sampai diri dia tak sedar lah, sampai dia tak tahu lah. Bila duduk dia puncak dengan Tuhan, rupa-rupanya menatang tu tak boleh duduk.
Dia kata keluar binatang tu macam keluar batu daripada diri dia. Vum, keluar. Kosong diri. Tak boleh duduk binatang tu. Bila hati ada Allah. Dia kata tu saya sihat sampai lah Ustaz. Alhamdulillah. Ni nak kahwin dah ni. Dalam diri kita tu kena ada Allah. Tak boleh ada Allah kalau tak ada zikrullah. Kosong zikrullah. Dia Quran lain, zikrullah lain. Quran ni maudhu' dia. Dia panggil tilawatul Quran. Zikrullah ni lain. Zikrullah ni sebut nama Allah. Sebut di mulut, di hati Allah. Dan tidak ada zikrullah yang paling besar melainkan la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang-orang yang ada gangguan ni pergi ambil tarekat. Lepas tu kena amal istiqamah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi tidak ada Tuhan. La ilaha belah kiri. Illallah. Masuk baliklah hati. La ilaha illallah. Illallah ni hati kita macam kita kikih. Buang ron-ron karak-karak tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah jua dalam hati. Inilah hati kena Allah jua Tuhan aku. La ilaha illallah di mulut, di hati Allah jua Tuhan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau dah ada Allah, mana ada hal lain? Bohong kata ada saka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang nampak saka, dia saka. Maknanya macam tu pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, ahli zikir. Ahli zikir ni ada Allah. Mana boleh duduk menantang saka-saka tu? Bohong, dusta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahli ibadat. Ahli ta'at. Mana mampu makhluk tu nak duduk? Nak duduk. Dia main terbakar lagi apa? Cuba nak masuk dalam diri kita, terbakar. Tak boleh duduk. Dia bila kita berzikir, terbentuk diri kita ni zikrullah. Orang tengok muka kita, orang tengok Allah. Mana boleh nak pergi duduk makhluk-makhluk macam tu? Kan? Hak duduk macam tu, hak tak ingat Tuhan. Tengok dia tampak dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada ciri-ciri orang-orang yang soleh. Orang soleh ni, di muka dia ada ciri-ciri. Ada bayangan kesolehan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi berhati-hati dengan alam jin. Sebab itu guru kami peringat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kuat jangan duk try-try. Nanti kita akan hanyut. Tak apalah hari ni kita ada lagi. Esok dekat nak mati. Dekat nak mati tak mampu. Dia mai. Sebab tu banyak orang-orang jenis-jenis ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia dah mati lah. Tapi duk hidup lagi. Datang apa duk hidup lagi tu? Datang tu dalam dia. Jenuh bersilat waktu tu. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang dia mati dah. Makin bersilat lagi pula. Allahu akbar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tu dia panggil al-malakutus sufla, alam malakut yang rendah. Jadi kita ni beribadat, mentaati Allah, sampai kita nak meningkatkan ruh kita tu sampai kepada maratib malaikah. Maknanya ruh kita ni dia kena sampai ke alam tinggi. Allahumma salli ala sayyidina. Dia kena sampai ke alam tinggi. Alam tinggi alam apa? Alam malaikat. Sampai boleh berdamping dengan malaikat. Demikian juga alam-alam wali pun dia panggil al-malakutul a'la. Alam-alam wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
bersih diri seseorang menyebabkan seseorang sampai kepada alam tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak salah ingat, sahabat ni bernama Ukashah bin Muhsan. Dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selalu dengar orang bagi salam. Itu orang tu. Selalu dia dengar orang bagi salam, tapi dia tak tahu siapa bagi salam. Jawab je lah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dia pun banyak sangat salam. Dia jumpa Rasulullah, dia tanya Rasulullah, saya Rasulullah, masalah Sayyidina Muhammad, selalu dengar orang bagi salam, tapi tak tahu siapa bagi salam. Nabi kata, eloklah tu, baguslah tu. Lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya dia ni ada satu penyakit. Penyakit dia penyakit buasir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia tak berubat. Dia ada sakit tu, dia tak berubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lama sakit, teringat nak berubat pula. Dia pun berubat. Lega lah berubat. Lepas berubat tu, tak dengar dah orang bagi salam. Dia kata, tak ada dah ni. Dia pun mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah, tak ada dah dengar orang bagi salam. Nabi kata, penyakit hang tu hang berubat ke? Ya Rasulullah. Nabi kata, sebab tu kalau hang istiqamah tak berubat, kata Rasulullah, la safahatskal malaikah, hang akan bersalam dengan malaikat. Tu maknanya kadang-kadang Tuhan bagi seorang tu sakit sebab Tuhan nak angkat darjat dia. Tapi orang yang tak faham kata negatif. Sakit itu negatif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang faham, menerima ujian, suka. Allahumma salli ala sayyidina. Mestilah. Sakit sabar. Sabar ni apa? Tak abang ke orang. Tak mengadu. Kalau sakit, jenis tak abang ke orang, hanya dengan Tuhan je, tu naik lagi martabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu lagi tinggi martabat. Kalau dia nak abang, kalau nak beritahu juga sakit dia, dia beritahu pada orang yang soleh. Pasal apa beritahu pada orang soleh? Untuk mendapat doa orang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi satu, kalau dia nak habaq sakit dia habaq pada doktor. Pasal apa? Sebab dia nak kesembuhan. Kat orang tak habaq, tu mana sabak? Tak habaq kat orang. Kalau kat doktor tak habaq, susah nak berubat macam mana? Main-main depan doktor, sakit apa? Saya sabar. Sabar tu bila tak beritahu kat siapa nak rawat macam mana. Dua orang je, doktor dan juga orang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlebih-lebih lagi orang yang berguna di tengah masyarakat. Contoh seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah kena penyakit buasir. Bila kena penyakit buasir, darahlah ya Allah. Sampai dia kena duduk dalam talam. Menulis kitab ni kena duduk dalam talam. Darah duduk keluar.
Tapi bila mana darah keluar, dia pergi ambil wuduk. Mai tulis pula kita, darah keluar pula. Kita kalau darah keluar lah, ambil wuduk apa lagi. Dia menulis kitab dalam keadaan wuduk. Sabar Imam Syafi'i nak menulis kitab. Duduk dalam talam, pergi keluar ambil wuduk, masuk balik dalam talam, tulis kitab lagi. Sampailah dia berdoa, ya Allah Tuhanku, kalaulah ini untuk mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan, Engkau tambahlah wahai Tuhan. Bayangkan permintaan dia. Nak lagi, nak tambah, nak Engkau tambahlah Tuhanku. Dia minta macam tu sampai dia minta ni kat guru dia, Imam Waqi'. Guru dia panggil dia. Kata hang minta macam ni. Naam ya Maulana Syekh, ya Maulana Syekh. Tak boleh, hang tak boleh. Macam hang tak boleh. Orang lain tak apa, hang tak boleh. Pasal apa? Kalau hang sakit, macam mana anak murid hang nak ngaji kat hang? Tambah-tambah kalau hang mati, macam mana lepas nak mengaji kat hang? Hang tak boleh. Faham tak? Mentabak orang tu ada keadaan tak, sebab dia menjadi kegunaan pada masyarakat, pada umat. Jadi doakanlah ulama-ulama kita, Tuhan bagi umur lepas panjang supaya kita dapat tumpang mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi maknanya kita ni kalau kita sakit, kita kena syukur. Dan kita kena redha. Tapi ikut martabat. Kalau kita makan berubatlah. Kalau kita makan tak berubat, tak payah berubat. Sebab Nabi kata, di sana ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Mereka tak ada tanya-tanya lah, terus masuk syurga tanpa hisab. Menyeberang sirat seperti kilat, sedak-sedak sampai di pintu syurga. Allahumma salli ala sayyidina. Pasal apa? Sebab mereka ialah duduk dalam satu kategori sakit tak berubat. 70,000 orang. Pasal apa sakit tak berubat? Tu makam mereka. Mereka duduk di makam tawakal yang tinggi. Tapi tawakal kita ni kena berubat. Tawakal mereka tak berubat sebab mereka dalam hati mereka dah Tuhan bagi, terpulang pada dia. Dia nak aku mati, aku mati. Dia nak aku hidup, aku hidup. Aku redha. Tu makam dia. Makam tu makam tak bangkang Tuhan. Mendekat sikit dengan darah. Dekat sikit, depan sikit. Mai depan ni ain, depan sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah Tuhan bagi, tak tolak. Sebab pada mereka sakit tu ialah rezeki. Macam orang kata, jangan tolak rezeki. Mereka anggap ialah sakit itu rezeki. Sebab dengan sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan naik martabat, kedudukan pada sisi Tuhan. Kadang-kadang kita beramai beribu tahun pun tak naik kedudukan. Lebih daripada kita sakit, kita diuji, akan naik lebih daripada itu lagi. Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau seminggu dia tak sakit, dia sedih. Dia kata Tuhan lupa kat dia. Jadi kita ni, masalah Sayyidina Muhammad, kalau Tuhan uji, rasakan dalam hati Tuhan sayang kat kita, Tuhan teringat kat kita, Tuhan nak angkat kedudukan kita. Alhamdulillah. Banyak ada orang yang tak sakit. Semua orang sakit, tapi tak faham konsep sakit. Pasal apa sakit? Allahu Akbar. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang tahu ataupun faham ni, kadang-kadang dia tak sakit, dia rindu sakit. Lama tak demam tu. Teringinlah nak demam pula. Pelik lah. Sebab dia duduk dalam syurga. Dia dengan Tuhan. Bila mana dia sakit. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab sakit ni, orang tu dekat dengan Tuhan. Bila dekat dengan Tuhan, semua makhluk Allah dekat dengan Tuhan, dekat dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ada satu orang tua saya pernah cerita. Dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia doktor gigi. Kata doktor lah, sebab perawat. Siapa-siapa sakit gigi tak perlu pergi klinik cabut gigi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pergi kat dia ya. Dia buang ulat gigi. Dia golek-golek macam mana tu, dia buang ulat gigi. Jadi yang pergi ni satu orang kawan kami, kawan ustazah. Pergi berubat, dengar cerita orang Pung Utara meninggal dah orang tua tu, sallallahu alaihi wasallam. Tapi ilmu dia diwarisi kat Dr. Asyad, hemopati. Bila saya cerita orang tua tu dekat Dr. Asyad, dia kata, ilmu tu saya ambil, alhamdulillah. Saya ni gigi saya ni dah habis ni, geraham. Pasal di Mesir dulu, bila sakit gigi, sakit geraham, saya pergi cabut. Sebab dalam otak saya, kalau saya nak periksa sakit gigi macam mana, tengah nak periksa sakit gigi, hak tu cabut habis gigi ni. Lepas tu tinggal lah yang semangga yang ada ni. Tahu tak semangga yang ada? Terjemah tanya orang Kedah lah, semangga yang ada. Tinggal lah hak ni yang ada pun, hak belah tak ada, hak belah ni ada atas, bawah tak ada. Jadi kalau kita kunyah apa-apa pun tak ada apa dah. Hak ni hak bawah dah pecah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau makan apa-apa dia masuk dalam hak pecah tu. Dulu sakit. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad. Saya pun kata macam ni. Kalau saya pergi cabut habis dah lah kurih, lagi kurih. Saya pun tak berubat, tak pergi klinik, alhamdulillah. Dengan ramuan dan juga ilmu Dr. Asyad tu, alhamdulillah. Jadi saya tak sakit. Mana walaupun apa makan masuk dalam tu tak sakit, alhamdulillah. Tu ilmu orang tua tu yang diwariskan kat Dr. Asyad tu. Kalau tidak jenuh buang gigi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Setakat ni lah. Saya berfikir Isyad sakit tu. Padahal dulu sakit tu. Bila masuk makanan sakit. Kosong dah. Orang tua ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia bercerita pada ustazah ni. Dia kata ilmu ni semua ni diambil daripada tempat malaikat, dia kata orang tua. Dia habaq tempat malaikat. Dia tempat malaikat lu tawah tu lah dia kata. Dia ambil ilmu tu, ilmu ni semua daun-daun ni semua ada. Dia jadi ubat pada macam-macam penyakit. Dia expert, dia pakar dalam daun-daun dan daun kayu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya dia pergi mengaji di universiti langit. Orang tua ni, sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ustazah dia balik, abang, itulah orang tua tu cerita Ustaz. Saya kata, ustazah tahu tak tempat tu tempat apa? Ustazah tu tak tahu. Saya kata, kalau tempat malaikat tawaf, itulah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni betul dengan Kaabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul dengan Kaabah. Kaabah bawah, atas dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dilontarkan batu, jatuh betul Kaabah. Kaabah ni sekarang ada bumbung. Dulu ni Kaabah saja. Banyak orang masuk dalam Kaabah zaman dulu-dulu, tengok atas, jadi gila. Pasal apa? Sebab keluar daripada akal dia. Melihat alam tinggi. Melihat alam tinggi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang tak mampu akal kita nak tanggung. Maknanya orang tua ni dia sudah Tuhan tingkatkan dia sampai pi ke alam malaikat. Jadi tak tahulah kebersihan hati dia, kesucian hati dia, amalan dia yang Tuhan bagi kat dia.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang Tuhan bagi, dia tengok malih ilmu. Malih ilmu ni malih malaikat. Kita berapa orang ya dalam malih ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita tak nampak yang lebih ramai daripada kita. Bila ada malih ilmu, haffaz alaihimul malaikah, malaikat akan menghampalkan sayapnya. Berarti kita duduk atas apa? Sayap malaikat. Bahkan orang yang nak main mengaji ni, malaikat hampak sayap dah. Main tadi bukan pijak jalan, pijak sayap malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang Tuhan nak bagi ni oleh orang yang memberi hati kepada ilmu. Sama ada dia mengajar ataupun dia mengaji. Malaikat duduk ni bukan duduk sekat duduk bawah, duduk bertindan sampai ke aras Tuhan. Waktu malih ilmu dia lain. Orang masuk malih ilmu tak ada yang sabut. Bila malih ilmu dia semua datang lah. Sabut dengan bini lah, dengan anak lah, kerja apa semua. Malih ilmu hilang semua tu. Waktu mana kami mengaji dulu, Syainuddin sebut. Lepas mengaji nak balik rumah kami main mengaji di Masjid Fatah. Dia main dengan bah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak balik pun kena tunggu bah. Kata Syainuddin, kalau keluar daripada masjid, usahakan jalan jangan jalan berdua-dua, jalan seorang-seorang. Pasal apa? Sebab kita nak memperlamakan aura yang kita dapat dalam masjid waktu mengaji dengan malaikat. Kalau kita keluar jalan dua-dua, sembang hilang, tak kita rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malih ilmu pasal apa dapat? Pasal apa dapat hubungan dengan malaikat? Sebab malih ilmu ialah malih zikir. Nabi sebut dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Bila mana kamu lalu di suatu taman dari taman-taman syurga, petiklah buahnya, kata Rasulullah. Para sahabat tanya, apa dia taman-taman syurga tu Rasulullah? Nabi kata, hilaquz zikri, halaqah zikrullah. Malis ilmu termasuk halaqah zikrullah. Sebab tu orang yang pegang tasbih di malis ilmu tak dapat pahala zikir dia. Bukan semua tempat kita zikir dapat pahala. Malis zikir dah, nak dapat pahala apa dah berzikir dah. Kalau tuan-tuan kira, esok cuba kira, berapa sebutan nama Allah daripada awal saya mengajak sampai saya habis mengajak. Duduk di Tok Guru lain pula kira berapa kali nama Allah Tok Guru sebut sampai habis Tok Guru mengajak. Tekan 1, 2, 3, 4. Itu macam mana malih ilmu tak kata malih zikir, tak berhenti sebut nama Allah, sebut sama nama Rasulullah. Banyak lah. Pegang tasbih tak ada pahala, rugi lah duk pegang tasbih. Kalau jumpa orang pegang macam tu, pegang tasbih, abang tak ada pahala. Kami mengaji tak ada pahala. Sebab malih ilmu tu malih zikir. Dan saya nak marah kalau tengok orang pegang macam tu. Dia pegang tasbih ni, dia nak ingat pada Tuhan. Kalau macam tu dia faham, malih kita malih lara, malih lupa kat Tuhan. Tu aku pegang tasbih. Jadi itu zikrullah akan mengangkat seseorang itu ke alam tinggi. Tu baru kita bercerita tentang alam malaikat. Kita tak cerita lagi alam wali. Kadang-kadang bergabung alam wali dengan alam malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang dia mengajak, Tok Guru mengajak, dia tengok warna macam-macam warna di belakang Tok Guru. Warna-warna ni apa? Warna-warna ni dia ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aura malaikat. Yang Tuhan tak bagi nampak malaikat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak tunjuk malaikat. Tapi aura dia, malaikat rahmat warna dia macam ni, Jibril warna dia macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu.
Bila kita duduk majlis ilmu, pasti kita duduk majlis bersama malaikat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian alam lain, alam wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wali lepas tak mati, lepas hidup. Orang tanya, mai ke dunia kau Ustaz? Ya. Mai ke dunia. Tapi tak mai macam dulu dah lah. Dulu dia berjasad, dia beruh. Hidup di dunia kena makan, kena minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup di alam depa tak perlu makan, tak perlu minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma cara depa nak berkomunikasi dengan kita tu ialah kita juga ketika tu kita kena roh penuh. Jasad peratusnya kurang bila tidur. Bila kita tidur, jasad kita tak ada lah, habis lah. Waktu tu kita roh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita roh, maka pada saat itu roh dan roh boleh kontak. Roh dan roh boleh berlaku kontak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia macam dia kadang-kadang mimpi. Kadang-kadang mimpi. Kadang-kadang di antara tidur dan mimpi, antara tidur dan jaga, bukan kita tidur lagi pun. Tapi diambil dah kita tu untuk ada hubungan dengan mereka. Alam ruh ni, soalan Sayyidina Muhammad. Kalau kita sebut nama mereka, ruh tu mai. Ni kita alam jaga ni. Sebut nama mereka, mai selalu. Mai untuk apa? Dengar kita bercerita tentang mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul tak betul apa cerita tentang aku? Kalau hak kita cerita tu betul, hak macam dia, hak kita bercerita tu betul, tak bohong, dia ada tanda dia. Allah sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, maka semua ni ialah merupakan pengembaraan rohani. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usahakan kita ni ada zikir yang kita amalkan setiap hari, yang kita tidak tinggalkan, supaya kita disebut dengan ahlu zikri, iaitu ahli zikir. Ahli zikir ni sampai orang sudah tahu, dia boleh melihat cahaya seseorang dalam diri seseorang. Cahaya tu menunjuk, kata orang tu orang sekian-sekian, martabat dia begini. Sebenarnya dia bukan benda cerita juga. Cerita ni begitu melarut, lama-lama orang tak percaya. Soalan senang. Qala Allahumma salli ala sama, dia ialah pengalaman. Zikir itu ialah pengalaman rohani. Qala wa tala asruhuhu haqa'iqil alamil aswa, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pagi tadi ada sedikit masalah teknikal. Sampai sebenarnya penaja ada, cuma ada sikit masalah teknikal yang tak termasuk dalam handphone ni, nama-nama penaja. InsyaAllah kita baca balik nama mereka pada malam ni, pada pagi esok insyaAllah. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah Fauzilah sekeluarga Kulim, hamba Allah Nasrul ahli keluarga keturunan, perinfak Ogos 2021, Pendamar Indah, family Nur Aini Nursiah, Syed Hamid, Mak Roni Maman, Nazaha Yusuf,
dan para arwah Ampang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibrahim dan Nur Azlin sekeluarga, Shah Alam, Puan Zainab Dat sekeluarga Selangor, Nik Hafizi dan Umi Kalsum Pucung, hamba Allah sekeluarga Kelantan, Syahsidah Hussein sekeluarga Taiping. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salmah Ismail sekeluarga, para arwah Selangor, Muhammad Datuk Tajuddin Ahmad dan isteri, Taman Sorga, Batu Pahat, Johor. Mazni Abdullah dan Mulyadi Singapura, Masyitah Muhammad Kuala Kedah, Zunaidah Yahya sekeluarga Bangi, hamba Allah sekeluarga Kuala Nerang, Hajah Rohaya sekeluarga Batu Sembilan Ceras, Siti sekeluarga Desa Pandan, Rosnita Yahya sekeluarga Kajang Selangor, Zainal Zaini sekeluarga Seksyen 34 Shah Alam, Aina Hisham dan adik-beradik, mungkin doakan bertemu jodoh yang baik, amin. Doakan anak Amirah agar dapat menyelesaikan rumah tangga dengan cara terbaik, amin. Arwah ibu dan bapa Mak Zain dan Ramlah binti Abdul Ghani, Mak Siti binti Mun, seterusnya Roslan Alwi, Riza Azlina Selayang Selangor, Aminah Syed Ahmad sekeluarga Melaka, Fatin Habibah sekeluarga Terengganu, doa Nur Aisyah binti Ali Muhammad sekeluarga, Rosnita Musa Shah Alam, Nur Halinda Husin dan juga keluarga Taman Datuk Senu Kuala Lumpur, Ishak Abdullah dan Sa'idah Husin sekeluarga Batu Pahat, Mak Suati suami dan keluarga Sarjana Utama Sungai Buloh, Kak Rodiah sekeluarga Jalan Datuk Kumbang, hamba Allah sekeluarga Bertam, Suzi Kajang, Hajah Zubaidah Yaakob Mazlina, Azizul Kulim, Nur Wahida, Khairul Nizam dan anak-anak Pencegak Pendang, Amran dan Niza serta anak-anak Pasir Mas Kelantan, Nur Ain Mahmud, Fadilullah Mahmud dan keluarga Muar Johor, Nur Nadia dan keluarga Pasir Gudang Johor, Rahmah Zaliza dan keluarga Tasik Gelugok Pulau Pinang, hamba Allah dan keluarga Port Kelang, Nurul Farhani suami dan keluarga Dengkil Sepang, Sarina Alisha Erdina Taman Permata KL, hamba Allah Puncak Alam Rabiatul Arabia Pulau Pinang, Muhammad Daniel Danishi sekeluarga Selangor, Mazni dan keluarga Melaka, Khairatul Atibiyah binti Abdullah Bukit Payung Marang Terengganu, Suzuni sekeluarga Bandar Baru Selayang, Liana sekeluarga Cepo Perak, Zam Awani bin Fauzi, Nur Wan Azizah sekeluarga Kuantan Pahang, Rohani Subuh dan Ahmad Bakar Taman Tok Senu Kuala Lumpur, Hazina Abdul Muiz dan keluarga Taman Kinderara Puchong Selangor, hamba Allah sekeluarga Bandar Baru Salak Tinggi Selangor, Wan Sarimah binti Haya Kampung Ulu Tawa, Rosli Ibrahim dan Aminah Abu Bakar Tikam Batu Kedah, Nailah binti Rejab dan keluarga BBST Sepang, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor, hamba Allah, seterusnya hamba Allah Kota Baru Kelantan, seterusnya hamba Allah sekeluarga Siti Nur Hidayah binti Seman, Jalan Sakura Kampung Bukit Kuching Sarawak, Cik Om Nurwawi dan arwah Saiful Rizal Bandar Laguna Merbuk Kedah, Samidi dan Raiza sekeluarga Ringit Johor, hamba Allah sekeluarga Taman Teratai Pendang, hamba Allah sekeluarga Kampung Kubang Kuak Pendang Kedah, Cik Su dan keluarga Taman Kelisa Ria Sungai Petani, Hamiza sekeluarga Haji Wan Syakizar, Hajah Harniza dan keluarga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kajang, Fatimah sekeluarga Ceras, Halimah Harun dan para arwah Sendang Selangor, Muhammad Ali sekeluarga Johor. Moga-moga Allah kabulkan semua hajat dan permintaan para penaja kita, insya-Allah. Tuhan berkati semua para penaja, penyumbang dan penginfak masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki mereka, melimpah ruah sehingga orang lain dapat menumpang kelebihan rezeki. Moga Allah berkati rezeki mereka, Allah angkat sakit yang Allah uji mereka, anak beranak, adik-beradik mereka. Moga-moga Allah sembuhkan daripada penyakit. Allah temukan jodoh untuk anak-anak mereka, jodoh yang terbaik, orang-orang soleh.
Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan taufik ni hidayah pada mereka sampai ke hujung umur, dan Allah akhirkan umur mereka dengan husnul khatimah. Seperti mana kita doa pada mereka, itu juga kita harapkan Allah kurnia pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah subhanahu wa ta'ala.